Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak sambung dengan tajuk meiosis kita, iaitu peringkat pembahagian meiosis. Jadi hasil pembelajaran yang kita nak capai ialah dapat menerangkan peringkat-peringkat meiosis 1 dan 2 mengikut urutan yang betul, dapat melukis dan melabelkan struktur sel dalam setiap peringkat meiosis 1 dan meiosis 2, dan dapat membanding dan membezakan meiosis dan mitosis. So untuk peringkat pembahagian meiosis sebenarnya melibatkan dua peringkat, iaitu peringkat meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 ni terdiri daripada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Meiosis 2 yang terdiri daripada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. So peringkat dia ada dua, maksudnya pembahagian sel tadi pun dua kali, iaitu sel induk yang diploid yang ini ialah sel induk yang diploid dan akan membahagi sebanyak dua kali dalam meiosis 1 dan meiosis 2. So meiosis 1 pembahagian dia akan menghasilkan dua sel anak yang haploid. Manakala meiosis 2 pula, kedua-dua sel anak juga akan membahagi lagi sekali untuk menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Jadi maksudnya daripada sel induk ni, satu sel induk akan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. So macam mana proses tu berlaku? Jadi kita nak tengok proses pembahagian ni bermula dengan profasa 1, di mana dalam setiap fasa ni kita akan fokuskan kepada perlakuan kromosom. So untuk profasa 1, kromosom ni akan mula menjadi padat, memendek, menebal dan jelas kelihatan. Jadi kalau kita ingat semula, kromosom sebelum peringkat mitosis dan meiosis, dia akan berada dalam fasa interfasa. So dalam fasa interfasa, kromosom kita sebut sebagai kromatin, iaitu berbenang yang halus. Ni interfasa, kromosom tu cuma dalam bentuk berbenang yang halus. Tapi kromosom ni dia akan mula menebal dan memendek kerana kromosom tu dia akan berubah menjadi padat, dia bergulung dan kemudian struktur kromosom akan memendek dan seterusnya menebal, dan barulah kelihatan di bawah mikroskop. Dan kromosom ni terdiri daripada dua kromatik kembar yang terikat pada sentromer, kerana kromosom ni juga telah melalui proses replikasi untuk menghasilkan dua kromatik kembar. Maksudnya asalnya kromosom tu mempunyai satu kromatik, tapi bila dia bereplikasi, satu kromatik ni dia akan hasilkan lagi satu kromatik. So yang ini kita panggil replikasi DNA. So kromosom tu dalam bentuk kromatik kembar. Yang ini ialah kromatik kembar yang melekat pada satu sentromer.
Kemudian, kromosom homolog melalui proses sinapsis dan membentuk bivalent, iaitu kromosom dalam sel ni sebenarnya terdiri daripada kromosom yang berpasangan, iaitu kita kena ingat baliklah. Okey, kromosom ni sebenarnya adalah terdiri daripada set. Katakanlah kalau manusia dia ada 46 kromosom. 46 kromosom ni sebenarnya hasil daripada gabungan 23 kromosom daripada ibu, iaitu maternal, dan 23 kromosom dari ayah, iaitu paternal. Maternal dan paternal. Okay, so setiap kromosom ni dia ada pasangan dia. Ibu dengan ayah ni akan berpasangan. So dalam sel tu dia akan bergerak, menghampiri dan kemudiannya duduk berhampiran antara satu sama lain. Okey, dan proses dia bergerak tu namanya ialah sinapsis. Okey, so kromosom homolog melalui proses sinapsis ni maksudnya dia berpasangan dan membentuk bivalent. Dan kromosom homolog berasal dari induk jantan dan induk betina, seperti yang dibincangkan. Dan kromosom homolog melakukan pindah silang antara kromatid bukan beradik dan menghasilkan kombinasi gen yang baru pada kromosom. Okey, ini bermaksud setelah dia berpasangan dan duduk setelah dia berpasangan, kromosom ni nanti akan kromatid bukan beradik ni dia bersilang. Kromosom homolog akan bersilang. Okey, dekat sini persilangan dia berlaku. So kat sini ni titik persilangan ni kita panggil kiasma. Dan selepas persilangan tu berlaku, maka selepas persilangan tu berlaku, kiasma, maka terbentuklah gabungan genetik yang baru. Dekat sini kromosom daripada, contohnya ini ialah paternal, ini ialah maternal. Okey. So sebahagian daripada kromosom maternal ni telah berpindah kepada paternal dan paternal pun dah bertukar. Jadi kombinasi genetik yang baru akan terbentuk. So proses tu kita sebut sebagai pindah silang. Okey. Dan pindah silang berlaku antara kromatid bukan beradik ataupun berlaku antara kromosom homolog. Okey, yang seterusnya ialah metafasa 1. Kromosom homolog ni dia tersusun di satah katulistiwa. So sama macam mitosis, kromosom tersusun di satah katulistiwa semasa metafasa. Tapi kali ini untuk meiosis 1 yang tersusun tu dalam bentuk pasangan. Okey, pasangan kromosom homolog. Jadi kromosom dari setiap pasangan kromosom homolog ni akan melekat pada gentian gelendung. Maksudnya gentian gelendung akan mengikat satu sentromer dari sebelah kiri dan satu lagi gentian gelendung akan melekat pada sentromer kromosom yang satu lagi. So setiap kromosom ni diikat oleh gentian gelendung. Okey. Dan seterusnya
Okey, ni satah khatulistiwa. Itu satah ni tak dapat. Dia tak ada pun sebenarnya, tapi kromosom tu tersusun pada satu garisan lah yang kita sebut sebagai satah khatulistiwa, dan kromosom pun tersusun secara berpasangan. Dia berbeza dengan mitosis. Kalau mitosis, satah khatulistiwa macam ni. Okey, kromosom tu cuma tersusun bersendirian. Okey, tak ada pasangan. So ini okey, fasa yang ketiga yang seterusnya ialah anafasa 1, iaitu fasa di mana gentian gelendong ni mengecut dan menarik setiap kromosom homolog ke kutub yang bertentangan. So kromosom homolog yang berpasangan tadi mula terpisah. Okey, mula terpisah. Di mana setiap ini yang pasangan homolog tu, tapi kali ni dia dah berpisah. Okey, satu ke kiri, satu ke kanan. Okey. Dan setiap kromosom masih terdiri daripada sepasang kromatik kembar yang terikat di sentroma dan bergerak sebagai satu unit. Jadi setiap kromosom ni dia masih terikat pada sentroma lah. Sentroma masih belum membahagi, tapi kromosom homolog telah pun terpisah. Okey, fasa yang keempat ialah telofasa 1. Kromosom yang bergerak tadi, dia dah sampai dekat kutub yang bertentangan. Setiap kutub sekarang mempunyai satu set kromosom sahaja dan gentian gelendong menghilang. Jadi dekat sini kita akan lihat bahawa bilangan kromosom dah berkurangan. Asalnya tadi kromosom tu dalam satu sel ada 4 bilangan dia. So 2N ni sama dengan 4. Sel induk dia mempunyai 4 kromosom, tapi masuk saja fasa telofasa 1, setiap sel, kita jangan tengok 2 sel, kita tengok 1 sel. So 1 sel ni bilangan kromosom dia dah tinggal 1, 2. So N sama dengan 2. So bilangan dah berkurangan kepada separuh daripada sel induknya. Okey, so selesailah proses meiosis 1 dan seterusnya meiosis 2. Untuk meiosis 2 ni kita kena faham bahawa kedua-dua sel anak ni membahagi sekali lagi serentak. Dan sel sekarang ada 2 kromosom. Okey, setiap sel lah. Setiap sel ada 2 kromosom. Okey, untuk profasa 2, gentian gelendong mula terbentuk dalam kedua-dua sel anak sebab dia nak prepare untuk pembahagian kedua, maka bentuk gentian gelendong yang baru. Dan nucleolus dan nucleus membrane akan menghilang. Setiap kromosom kelihatan terdiri daripada sepasang kromatid yang bercantum di sentroma. Okey, so dia nak bersedia untuk ke metafasa 2. Okey, metafasa 2, kromosom ni tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa bagi setiap sel anak. Okey, kali ni pasangan yang homolog dah berpisah, so kita tak boleh sebut kromosom homolog, kita sebut kromosom sahaja. Okey, dan kromosom terdiri daripada kromatid kembar. Setiap kromatid terikat kepada gentian gelendong pada sentroma. So, gentian gelendong terbentuk ikat pada sentroma. Okey. So, gentian gelendong, katalah ini gentian gelendong terikat pada sentroma. Dalam masa yang sama, gentian gelendong dari sebelah sini pun sentroma yang sama juga. Okey, so yang ini pun
Okey, so setiap kromatik ni akan diikat pada gentian gelendung. Okey, dan seterusnya bila dah terikat, kromosom ni akan ditarik ke kiri dan ke kanan. So sentroma tu akan membahagi. Okey, sentroma membahagi dan setiap kromatik kembar, kali ni istilahnya ialah kromatik kembar. Sebab dia kromosom yang dalam bentuk macam ni kita panggil kromatik kembar sebab ada satu dengan dua kromatik. So kromatik ni berpisah, berpisah kat tengah-tengah. Setiap kromatik kembar ni berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Jadi bila dia tarik tu, dia punya sentroma akan jalan dulu. Kalau ke sebelah sini, ni sentroma, dia tarik. Kalau yang ke kiri ni, sentroma kat depan, dia tarik kromosom kat belakang. Okey, dalam fasa 2, kromosom ni tiba di kutub sel yang bertentangan. Jadi dan dia akan membuka pintalan dan memanjang semula, gentian gelendung menghilang, membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Dalam fasa berakhir dengan proses cytokinesis yang menghasilkan 4 sel anak yang haploid. So maksudnya kalau kita tengok anafasa ni tadi, kromosom ni bergerak ke kutub bertentangan. Jadi dia akan separate lah yang tengah-tengah ni. Okay, so sel ni akan menjadi sel anak yang baru. Okay, dengan mempunyai 2 kromosom. Yang ini pun 2 kromosom. Yang ini pun 2 kromosom. Yang ini juga 2 kromosom. So sekarang ni ada 4 sel anak dengan bilangan kromosom iaitu 2 atau haploid. So, telofasa 2 dah akan menghasilkan 4 sel anak. Okey. So, keempat-empat sel anak yang terhasil ni sebenarnya ialah gamet sebab proses ni berlaku dekat organ pembiakan. Okey, gamet iaitu sperma contohnya dan juga ovum. Okey, so dalam gamet ni bilangan kromosom setiap gamet adalah separuh dari bilangan kromosom induknya. Kandungan genetik bagi setiap sel anak juga berbeza kerana berlakunya proses pindah silang. Dan sel ni akan mengalami proses pembezaan. Maka setiap satu, contoh untuk sperma, dia tumbuhlah ekor dia kan. Bentuk dia pun berubah dari segi bentuk untuk menghasilkan sperma. Okey, jadi kalau manusia contohnya 46 kromosom pada sel soma. Okey, maka gamet dia akan mempunyai 23 kromosom. Okey, so bila persenyawaan berlaku, gamet bersenyawa, maka anak yang terhasil akan mempunyai 46 kromosom semula. Okey, so habislah tamatlah kita punya proses peringkat pembahagian meiosis. Sekarang ni nak tunjuk tentang perbandingan antara meiosis 1 dan meiosis 2. Okay, yang pertama kita nak tengok persamaan dia. Kalau bandingkan maksudnya kena ada persamaan. So dari segi persamaan, untuk meiosis 1 dengan meiosis 2 ni, kedua-dua proses tu akan
melibatkan kromosom tu menjadi padat, memendek dan menebal, iaitu semasa peringkat profasa. Okey, kromosom menjadi padat dan menebal semasa peringkat profasa. Kedua-dua meiosis 1 dan meiosis 2 akan melibatkan kromosom tu tersusun pada satah khatulistiwa, iaitu semasa metafasa. So kedua-dua meiosis 1 dan meiosis 2 berlaku perkara-perkara ni. Tapi dari segi perbezaan, untuk meiosis 1 kita nampak ada sinapsis, iaitu kromosom homolog berpasangan. Tetapi untuk meiosis 2 tidak lagi berlaku proses sinapsis ni, dah tak berlaku. Okey. Kemudian pindah silang juga berlaku dalam meiosis 1, iaitu pada fasa profasa, manakala untuk meiosis 2 tidak berlaku pindah silang. Yang ketiga dalam fasa metafasa, kromosom yang tersusun dekat satah khatulistiwa ialah kromosom homolog untuk meiosis 1. Tapi untuk meiosis 2, kromosom yang tersusun hanyalah dalam bentuk kromosom yang tunggal lah, tak ada pasangan. Okey, meiosis 1 dalam peringkat anafasa, kromosom yang terpisah ialah kromosom homolog. Kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Untuk meiosis 2, yang berpisah ialah kromatik kembar. Jadi, perkataan cikgu gariskan ni sebenarnya awak kena alert lah masa dalam menuliskan jawapan. Kita make sure tulis jawapan yang betul lah. Okay. So, untuk telofasa, meiosis 1, 2 sel anak yang haploid terhasil, manakala meiosis 2, meiosis 2 akan hasilkan 4 sel anak. Jelas ya? Yang kedua kita boleh bezakan juga, bandingkan antara meiosis dan mitosis. Dari segi persamaan, meiosis dan mitosis ni adalah proses pembahagian sel dan secara spesifik sebenarnya juga adalah pembahagian nukleus. Kemudian dari segi perbezaan, ada banyak perbezaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama, dari segi tempat berlakunya proses tu, mitosis hanya berlaku dekat sel soma ataupun sel badan, manakala meiosis berlaku dekat sel gonad, iaitu organ pembiakan. Mitosis ialah proses untuk menghasilkan sel baru untuk pertumbuhan atau untuk baiki tisu yang rosak, manakala meiosis ni untuk hasilkan gamet. Yang ketiga, bilangan pembahagian. Mitosis pembahagian dia sekali sahaja, tapi meiosis 2 kali. Untuk sinapsis tidak berlaku dalam mitosis tapi berlaku dalam meiosis semasa profasa 1. Pindah silang tidak berlaku dalam mitosis tetapi berlaku dalam profasa 1 meiosis. Untuk bilangan sel anak, mitosis hasilkan 2 sel anak, meiosis hasilkan 4. Bilangan kromosom dalam sel anak, mitosis dia akan hasilkan bilangan kromosom yang sama dengan sel induk, manakala meiosis bilangan kromosom yang dihasilkan tu adalah separuh dari sel induk. Kemudian komposisi genetik dalam sel anak, mitosis hasilkan komposisi genetik yang memang sama dengan sel induknya. Kalau macam kulit tu genetik dia putih, sel anak dia pun kulit putih jugalah. Tapi meiosis ni dia punya genetik dah berubah kerana adanya pindah silang. So dia tidak seiras dengan sel induk. Dan akhir sekali dari segi variasi genetik, mitosis tidak ada variasi lah, tetapi untuk meiosis terdapat variasi genetik yang berlaku. So sekian saja untuk tajuk peringkat pembahagian
meiosis, diharapkan anak-anak pelajar dapat melengkapkan modul bioscore dan juga mengulang kaji tajuk mitosis dan meiosis ni. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.